Tenang wajah seorang ibu, tapi di hati tiada siapa yang tahu. Hari ini, dia harus menggalas 2 tanggungjawab demi membesarkan 9 orang anak. Dahulu suami menjadi tunggak utama keluarga. Namun dia pergi menghadap Ilahi. Susah sikit lah. Sebab selalu bergantung dengan suami kan. Mana-mana pun dengan suami lah. Memang terasa dia tak ada. Kampung Tengah, Puchong, Selangor. Di rumah pusaka ini menjadi pelindungan buat seorang ibu dan 9 anaknya untuk berteduh. Halimatun Saadiah Abdul Karim, 45 tahun, ibu kepada 9 cahaya mata ini memulakan tugas hariannya seperti biasa. Bergelar suri rumah sejak berkahwin 20 tahun lalu sudah menjadi norma buat Halimatun mengurus anak-anak. Setiap hari ngemas rumah, betul. Kalau sekolah tu uruskan anak sekolah lah. Itu yang kecil tu lah, uruskan anak-anak lah kat rumah. Memang rasa ni lah, tercabarlah sebab selalu ni kan berdua kan. Sekarang ni seorang, kita ayah, kita mak, jadi kita macam tu ni penat jugalah. Tapi Alhamdulillah lah boleh ni, insyaAllah. Pada bulan Mac tahun ini, Halimatun kehilangan suami tercinta. Allahyarham Muhammad Nahar Sahar meninggal dunia akibat sakit radang paru-paru. Kehidupan mereka berubah. Sebelum ini, suami yang bekerja sebagai pemandu van menjadi tunjang utama buat keluarga untuk mencari nafkah demi membesarkan anak-anak. Kini, mereka hilang tempat bergantung. Sejak arwah suami pergi 8 bulan lalu, Halimatun buntu. Buntu memikirkan nasib anak-anak. Keadaan anak yang ramai, adakalanya bahan dapur tidak mencukupi. Namun Halimatun syukur, anak-anak tidak pernah merungut dan menerima apa saja masakan yang dihidang. Masak apa yang ada je, yang ada kat rumah lah, macam tu lah. Anak-anak Alhamdulillah memang tak pernah merungut lah. Apa yang saya masak tu, diorang terima makan lah, tak kisah. Tengok muka anak-anak tu rasa lega lah kan. Amanah dia tinggalkan untuk saya, kena jagalah amanah tu. Setiap minggu, Halimatun perlu ke kedai untuk membeli barang keperluan dapur. Dia hanya bergantung harap dengan anak keempatnya, Nur Suhada, 17 tahun, untuk membawanya. Memandangkan mereka hanya mempunyai motosikal tinggalan arwah suami untuk bergerak. Halimatun tidak mempunyai sebarang lesen memandu kerana sebelum ini dia hanya bergantung dengan arwah suami untuk ke mana-mana. Kos membuat lesen agak tinggi dan dia tidak mampu untuk membiayainya. Ada ketika, dia runsing memikirkan keadaannya jika terjadi hal-hal kecemasan. Perbelanjaan harian juga perlu dicatu. Mujurlah keluarga ini mendapat bantuan Lembaga Zakat Selangor sebanyak RM650 sebulan. Masa ni anak yang nombor 4 lah yang bawa pergi kedai. Tapi kalau dah sekolah tu dah susah sikit lah. Tak ada orang yang nak bawa. Selalu jiran lah. Memang sedih lah sebab dia keluarga kan. Dia yang uruskan semua rumah tangga. Macam saya kan. Mana-mana pun dia yang bawa lah.
Saya pun tak pandai nak naik apa, naik kereta ke, memang tak erti kan. Susah sikit lah. Sebab selalu bergantung dengan suami kan. Mana-mana pun dengan suami lah. Memang terasa dia tak ada. Memang sedih lah sebab dia keluarga kan, dia yang uruskan semua rumah tangga macam saya kan. Mana-mana pun dia yang bawa lah. Saya pun tak pandai nak naik apa, naik kereta ke, memang tak erti kan. Jadi memang gantung arwah suami lah kalau pergi mana-mana pun. Menjaga 9 cahaya mata yang berusia 3 hingga 21 tahun pastinya bukan satu tugas yang mudah. Halimatun pernah kehilangan anak kedua, Muhammad Akmal, pada tahun lalu kerana jangkitan kuman. Kini, anak sulung berusia 21 tahun, Nurwati, mengambil alih tugas arwah bapa dengan bekerja sebagai juruwang di sebuah stesen minyak bagi menambah pendapatan keluarga. Manakala anak ketiga, Muhammad Afiq, 18 tahun, bekerja di sebuah bengkel sementara menunggu untuk menyambung pelajaran. Anak keempat, Nur Suhada, kini perlu memberi perhatian kepada pembelajaran kerana bakal menduduki peperiksaan SPM akan datang. Manakala 6 orang anaknya yang lain masih lagi bersekolah. Bagi Muhammad Afiq, sebagai anak lelaki sulung, dia perlu kuat demi ibu dan adik-adik. Nak bantu family kurangkan beban sikit. Rasa macam tak ada siapa nak bantu kan. Boleh lah tolong sikit-sikit kalau dah bekerja. Rasa macam kesian lah sebab seorang kan nak tanggung semua. Sebab tengok family, adik-adik ramai, saya perlu kuat lah nak hadapi semua ni. Nakkan kakak saya seorang pun tak boleh kan. Rumah tempat mereka sekeluarga berteduh ini adalah rumah pusaka tinggalan arwah mertua Halimatun. Keadaan rumah ini agak kecil buat mereka sekeluarga. Terdapat banyak kerosakan yang perlu diperbaiki. Namun, mereka terpaksa menangguhkan dahulu proses baik pulih rumah kerana kos yang agak tinggi. Di ruang bilik kecil inilah menjadi tempat anak-anak ini untuk beristirahat. Ada kalanya, Halimatun terpaksa tidur di ruang tamu jika keadaan terlalu panas. Kalau ikutkan tak selesa lah. Sebab kipas pun masih susah. Sebab yang atas pun dah rosak, lama dah rosak. Yang kipas yang tu dah berdiri je lah. Bagi dia orang selesa kan, sebab tidur pun macam tu. Harap rumah dapat siap cepat lah. Bagi keadaan anak selesa lah. Bila melihat keadaan rumah yang berusia lebih 20 tahun ini, kita dapat saksikan terdapat banyak kerosakan yang berlaku. Terdapat lubang-lubang dan juga kebocoran atap. Banyak juga wayar-wayar yang tidak berfungsi. Keadaan kipas juga tidak dapat dihidupkan. Dan rumah ini berada dalam keadaan yang agak panas dan memberikan ketidakselesaan kepada mereka sekeluarga. Dan keadaan bertambah lebih buruk jika hujan lebat berterusan, rumah ini akan dinaiki air. Rumah ni kalau ikutkan memang dahulu sangatlah sebab dah lama kan. Lagipun rumah pusaka. Jadi banyak dah uzur lah macam anai-anai. Kalau boleh, kalau hujan lebat sikit macam banjir lah. Sampai kadang pada lali. Sampai nak tidur pun tak ada tempat. Tu yang anak-anak lah kadang tidur susah. Selepas permergian arwah suami, Halimatun membuat keputusan untuk membuat sebahagian rumah di bahagian belakang untuk memberi keselesaan buat anak-anak. Namun sejak PKP tempoh hari, pembinaan terpaksa dihentikan.
bahagian dapur dan tandas sudah dirobohkan. Namun sejak pembinaan terhenti, Halimatun terpaksa menjadikan bahagian luar ini sebagai tempat membasuh pinggan. Lebih merungsingkan keadaan, kos pembinaan perlu ditambah. Dia bimbang duit simpanan yang ada tidak mencukupi untuk meneruskannya. Dalam anggaran yang buat rumah tu dalam 45 atau 50 lah, macam itulah. Ada anggaran dia lah. Apabila pembinaan terpaksa ditangguhkan, tandas sementara terpaksa dibuat di bahagian luar. Keadaan ini memberi kerisauan buat mereka sekeluarga kerana keadaan yang gelap dan penuh dengan bahan binaan yang terbengkalai. Keadaan luar yang tidak terurus boleh mendatangkan bahaya buat anak-anak yang masih kecil ini jika ada binatang berbisa yang menumpang di kawasan ini. Kalau kat dalam rumah ni memang rasa nak cepatlah siap sebab ni anak-anak pun tak berani nak pergi keluar, takut kan malam-malam kan nak kencing pun susah pula air belakang jauh. Kalau boleh nak cepat sekali siap rumah ni. Kata orang tu dalam sebulan itu tertangguh sebab PKP itu dia tertangguh tu. Kalau boleh nak cepatlah dia siapkan rumah tu. Kalau boleh. Rumah ni kalau ikutkan memang dah uzur sangatlah sebab dah lama kan. Jadi banyak dah uzur lah macam anai-anai. Kalau boleh kalau hujan lebat sikit macam banjir lah. Sampai kadang pada pukul lali. Sampai nak tidur pun tak ada tempat. Kisah Halimatun sebagai ibu yang cekal membesarkan 9 orang anak ini mendapat perhatian penyumbang utama bersamamu, Syarikat Faiza Sdn Berhad. Pengurus kanan Syarikat Faiza, Jadwa Abu Bakar, hadir membawa pelbagai barangan keluaran Syarikat Faiza dan beberapa bantuan keperluan rumah. Jadwa turut meninjau keadaan rumah Halimatun. Syarikat Faiza Sdn Berhad sentiasa prihatin dengan mereka yang memerlukan dan cuba untuk menghulurkan bantuan demi meringankan beban mereka. Jadwa turut menawarkan pekerjaan buat Nurwati dan Muhammad Afiq untuk bekerja di Syarikat Faiza, Cawangan Puchong. Ramai juga ni semua ada ni. Barang-barang rumah. Sini tepung gandum Faiza. Kita ada bihun. Ada bihun cup. Ini bihun cup ni, tom yum ni favourite. Anak-anak saya pun suka makan. Suka ni makan. Okay, ini beras Faiza. InsyaAllah. Makan ni beras tidak sihat. Kita ada bagi sumbangan cash sikitlah untuk nak menampung apa-apa yang patut kan. InsyaAllah semoga dapat membantulah kat sesuatu bagus. Terima kasih. Sejak pemergian arwah suami, Halimatun bersyukur kerana ramai yang sudi membantu mereka sekeluarga. Johari Sahar, 37 tahun, adik kepada arwah suami, antara yang sering mengambil berat keadaan Halimatun dan anak-anak. Bagi Johari, anak-anak saudaranya ini adalah amanah arwah abangnya untuk dibantu. Dia sering menghulurkan bantuan barangan dapur, malah turut menjadi tempat mengadu buat anak-anak saudaranya ini. Memang kalau saya tengok kan sejak arwah abang saya meninggal pada bulan 3 itu hari memang ada perubahan lah. Saya tengok anak-anak buah saya, lepas tu dengan kak ipar saya. Memang nampaklah kesusahan. Daripada segi makanan, kewangan memang susah. Sebab anak ramai lah. Abang bantu pun untuk barang dapur lah macam tu. Beras, minyak,
kan, barang-barang itulah untuk masak, sardin ke. Macam saya kerja pun kalau cuti Sabtu Ahad tu memang saya ke sini je lah. Kan, kadang saya bawa rumah saya datang kan, tengok anak buah kan. Belikan makan macam sarapan pagi, belilah roti canai ke, nasi lemak ke. Ujian tidak akan diberi kepada mereka yang tidak mampu untuk menghadapinya. Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang terjadi. Walaupun diuji dengan pemergian suami secara tiba-tiba, Halimatun akur. Halimatun akui ada ketika dia hampir berputus asa kerana risau tidak kuat untuk mengurus keluarga. Anak-anak yang kecil mungkin masih belum memahami keadaan yang berlaku. Anak bongsu masih lagi bertanyakan di mana ayah. Pun begitu, Halimatun yakin 9 amanah ini pasti memberi sinar bahagia buatnya. Dia perlu kuat, dia perlu bangkit. Anak-anak yang sedang membesar ini perlukan kekuatan ibu mereka. Saya tengok anak-anak tu rasa tenang kan. Yang pergi tu tak pergi kan. Kita yang hidup pun teruskan. Kena kuat lah. Harapan akak biar anak-anak akak berjaya lah dalam sekolah lah. Sebelang lah pelajaran ke. Boleh bantu akak. Kita ubah cara hidup kita kan. Biar selesa. Ajar maut semua dengan Tuhan kan. Kita akak doakan akak semua panjang umur lah. Boleh jaga-jaga anak-anak akak ni. Sampai dia orang berjaya lah. InsyaAllah. Tiada lain yang diharapkan oleh mana-mana ibu bapa, hanya menginginkan anak-anak yang berjaya dan akan menjaga mereka. Walau pinjaman kasih sayang seorang ayah diambil, mereka akur dan bersyukur kerana syurga mereka masih berada di sisi. Semoga anak-anak ini menjadi penyuluh kehidupan Halimatun untuk menempuh hari-hari yang mendatang. Terus membantu mereka yang memerlukan, hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu minggu ini turut membantu 7 buah keluarga di 4 buah negeri. 2 buah keluarga di negeri Kedah, keluarga Fatimah Ishak dan keluarga Saliza Abdul Syukur. 3 buah keluarga di Negeri Sembilan, keluarga Yusrin Tini, keluarga Osman Saguni dan keluarga Ain Nur Ashikin Yunus. 1 keluarga di Negeri Melaka, keluarga Muhammad Azizan Baba dan 1 keluarga di Selangor, keluarga Sri Lia Angelina. Bersama kita menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Berbumbu